Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam. Berita terkini daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Berita ini bertarikh 3 Oktober 2022 daripada malaysiakini.com, bertajuk Agong Perkenan 14 Akta diluluskan Parlimen. Berita penuh yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memperkenankan 14 akta termasuk Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti yang diluluskan pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 yang lepas. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azizan Azizan Harun berkata akta lain ialah Akta Agensi Kawalan Sempadan Malaysia Pembubaran 2022, Akta Sistem Insurans Pekerja Pindaan 2022, Akta Keselamatan Sosial Pekerja Pindaan 2022 dan Akta Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur Pindaan 2022. Selain itu, Akta Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2022, Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah Pindaan 2022, Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pindaan 2022, Akta Mahkamah Kehakiman Pindaan 2022 dan Akta Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2022. Akta yang turut diperkenan oleh Seri Paduka Baginda ialah Akta Perhutanan Negara Pindaan 2022, Akta Tabung Angkatan Tentera Pindaan 2022, Akta Racun Pindaan 2022 dan Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022. Azhar berkata demikian pada permulaan persidangan Dewan Rakyat pada hari ini. Beliau turut memaklumkan Dewan mengenai perutusan yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim yang menyatakan persetujuan Dewan Negara terhadap kesemua 25 rang undang-undang diluluskan Dewan Rakyat pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14. Berita ini diperolehi daripada bernama diterbitkan semula di malaysiakini.com. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Heboh satu hari ini, Perdana Menteri menghadap Agong pada hari ini. Heboh satu planet bumi Malaysia hari ini. Ada yang rasa panas, ada yang rasa bergagar-gagar ketakutan, ada yang bergagar-gagar kesejukan, ada juga yang tidak percaya dan macam-macam lagi. Heboh semualah. Yang mau pun heboh, yang tidak mau pun heboh. Tapi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, Istana Negara mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai pembubaran Parlimen. Kita sedang menantikan apa jawapan daripada Perdana Menteri, apa jawapan daripada Agong bila tarikh Parlimen akan dibubarkan. Sehingga timbul kabar angin kononnya hari ini Perdana Menteri akan berjumpa dengan Agong, menghadap Agong di Istana Negara. Tetapi Istana Negara akhirnya mengeluarkan kenyataan rasmi. Bubar Parlimen, Istana Negara nafi Perdana Menteri menghadap Agong hari ini. Daripada astroawani.com. Istana Negara telah menafikan bahawa Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong
Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari ini. Sumber Istana Negara memberitahu Aistro Awani pihaknya tidak menerima sebarang makluman berhubung sesi sembah menghadap bagi memohon pembubaran parlimen seperti yang didakwa. Sementara itu, memetik laporan Free Malaysia Today, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Samsudin turut mengesahkan laporan tersebut adalah palsu. Tegas Ahmad Fadil, Al-Sultan Abdullah ketika ini masih berada di Singapura. Terdahulu, media memetik blogger iaitu Datuk Zaharin Muhammad Yassin yang mendakwa Ismail Sabri akan ke Istana Negara bagi menghantar surat meminta pembubaran parlimen diadakan segera. Menurut laporan itu lagi, Perdana Menteri yang juga adalah Naib Presiden UMNO akan diiringi oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan bagi mewakili Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada Jumaat yang lalu, Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO mencapai ketetapan bahawa pembubaran parlimen perlu dilakukan dalam masa terdekat bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini. Ahmad Maslan berkata berdasarkan keputusan itu, Perdana Menteri akan mempersembahkan tarikh pembubaran kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selaras dengan Perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan. Okey, jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tidak perlu risau, tidak perlu takut bagi yang takut bubar parlimen dan tidak perlu terlalu gembira bagi yang mengharap supaya Agung cepat-cepat bubarkan parlimen kerana semua ini adalah palsu. Tidak ada sesi menghadap daripada Perdana Menteri pada hari ini. Tetapi pada masa terdekat kita pun belum pasti. Tapi selalu Malaysia ini memang Malaysia terkenal dengan politik kabar angin yang menjadi kenyataan. Bermula dengan kabar angin, akhirnya jadi kenyataan. Itulah keadaan politik di Malaysia yang tidak boleh dinafikan. Sentiasa bermula dengan kabar angin. Kabar angin, kabar angin, kabar angin, kabar angin. Last angin betul-betul bertiup. Last betul-betul menjadi kenyataan. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Berat dia 1.3 kilo. 1.4 kilo. 1.4 kilo. Hei, gila, besar. Okay guys, selamat pagi. Baru saja dapat seekor monster. Besar betul. Ini betul-betul besar. Rasanya 1 kilo lebih. Inilah ukurannya, boleh tengok. Besar, monster. Besar.